Okey. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dirafaatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan peluang untuk bersama-sama berkumpul bagi menghadiri forum kita pada petang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, tajuk forum kami ialah ilmu berkat versus ilmu berkarat. Baiklah, ilmu bermaksud dari segi bahasa merujuk kepada perkataan Arab iaitu alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Dari segi istilah pula, bermaksud tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batin. Baiklah, secara umumnya, saudara-saudari sekalian, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan dan kepandaian mengenai sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang berkait dalam bidang ilmu tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, sekiranya kamu keluar pada waktu pagi untuk mempelajari satu bab dari ilmu, adalah lebih baik dari kamu solat sunat 100 rakaat. Imam Syafi'i juga katanya, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjagamu dan membuatmu cemerlang di dunia dan di akhirat. Di samping ianya menjadi amalan para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Di sini kita dapat lihat terlalu banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan ketinggian ilmu dan orang yang berilmu ini. Ini bererti Allah amat bersungguh-sungguh meninggikan darjat orang yang berilmu. Manakala dalam kalangan manusia pula, orang berilmu akan dipandang tinggi dan ditinggikan kedudukannya. Namun demikian, acap kali kita dengar tentang pelajar yang kurang adabnya dalam menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi dalam waktu pandemik masa kini. Oleh kerana pandemik COVID-19 melanda, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menemukan jalan penyelesaian di mana proses pembelajaran akan dijalankan secara atas talian supaya wabak penyakit ini dapat dibendung. Kebanyakan pelajar berasa hilang motivasi dan berasa malas untuk menyiapkan tugasan mereka. Mereka mengambil ringannya tentang hal ini. Mereka memang tidak dapat dinafikan terlalu banyak cabaran dan halangan yang harus diharungi oleh para pelajar dalam pembelajaran atas talian ini. Akan tetapi, adab haruslah diambil berat dalam proses menuntut ilmu ini. Baiklah, sebelum kita mengupas lebih mendalam tentang forum kita, marilah saya memperkenalkan dua panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudari Siti Fatimah binti Abdullah selaku panel pertama kita. Dan di sebelah kiri saya, saudara Haris Hizami bin Hatta sebagai panel kedua kita pada hari ini. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya mengajukan soalan saya yang pertama kepada panel yang pertama kita yang kelihatan sungguh anggun pada hari ini, iaitu saudari Siti Fatimah. Apakah pendapat anda dan bolehkah anda memberikan sedikit penjelasan tentang tujuan menuntut ilmu ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari penerusi yang cantik dan fasih berbicara atas pertanyaan tersebut. Sebelum itu, mungkin segelintir masyarakat berfikir bahawa ilmu adalah bukan sesuatu yang penting bagi diri mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya akan mengupaskan terlebih dahulu apakah tujuan-tujuan kita menuntut ilmu. Yang pertama, tujuan kita adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk kita keluar daripada kejahilan dan mencari sesuatu kebenaran. Bertitik tolak daripada itu, menuntut ilmu akan menyebabkan kita tidak mudah ditipu dan orang lain tidak akan dapat mengambil kesempatan terhadap kita. Bukan itu sahaja, walhal ada juga segelintir masyarakat yang membanggakan ilmu tersebut di hadapan orang lain untuk diperdebatkan atau tidak menuntut ilmu semata-mata hanya untuk menarik perhatian orang lain. Sesungguhnya, ilmu adalah sesuatu yang berharga yang tidak boleh dijual beli.
Oleh itu, hadirin hadiran yang dirahmati Allah, jika hendak menuntut ilmu, hendaklah bermula daripada niat yang betul, malah kita juga akan dipimpin ke jalan yang lurus. Daripada surah Al-Ankabut ayat 69 bersabda, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Oleh itu, dengan menuntut ilmu akan membuat kita memperbaiki ke arah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai umat Islam seperti fardu ain dan juga fardu kifayah. Seterusnya, tujuan kita menuntut ilmu akan membuatkan akal fikiran kita mampu berfikir dengan baik dan adil. Dengan menuntut ilmu, kita dapat membuat sesuatu keputusan yang adil tanpa memudaratkan orang lain. Dengan ilmu yang dimiliki, kita juga dapat membezakan antara yang baik dan juga yang hak dan juga yang batil. Oleh itu, apabila kita menuntut ilmu, ia juga penting untuk kita menggunakan akal dalam mempertimbangkan sesuatu perkara. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah memberikan hikmat kebijaksanaan, iaitu ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Malahan, sekiranya ilmu dituntut sejak kecil lagi, maka kita dapat berfikir untuk melaksanakan tanggungjawab kita terhadap Allah seperti solat, beramal dan juga sebagainya. Nampaknya banyak yang telah saya ceritakan berkaitan tujuan kita menuntut ilmu. Sekarang kita akan kembali kepada saudari pengerusi majlis yang cantik. Terima kasih kepada saudari Siti Fatimah atas penjelasannya yang sangat jelas dan hebat itu tadi. Walau bagaimanapun, saya yakin masih banyak yang boleh dikupas dalam topik kita berkaitan ilmu ini. Seterusnya, saya ingin menanyakan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Haris Hizami yang kelihatan amat segak pada hari ini. Apakah pendapat anda dalam adab menuntut ilmu bagi seorang pelajar ini? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi majlis, saudari Nur Izzati Husna, yang saya hormati panel yang pertama iaitu saudari Siti Fatimah, dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjawab soalan daripada saudari pengerusi tadi mengenai cara untuk kita menjadi seorang murid yang beradab kepada ilmu. Bila bercakap tentang adab ni, saya lebih suka untuk merujuk kepada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, iaitu kitab Ta'lim Ta'lim. Apa yang saya dapat simpulkan daripada kitab ini ialah ada 3 poin penting yang digariskan oleh Syekh Burhanuddin, yang mana saya telah translate atau terjemahkan dalam bahasa yang lebih moden. Itu pertama, key point yang penting dalam menjadi seorang murid yang kita kata beradab kepada ilmu. Pertama, sudah tentu kita perlu hormat siapa yang bagi ilmu, iaitu guru. Menghormati guru itu adalah satu kewajipan kepada semua penuntut ilmu. Guru adalah orang yang bagi ilmu, yang menyalurkan ilmu kepada kita. Guru boleh jadi kita punya pensyarah, boleh jadi guru di sekolah, boleh jadi juga kawan-kawan yang ajar kita, mungkin ada benda yang kita tak faham dalam kelas, dia ajar, itu juga dikira guru. Jadi semua yang digelar guru ini, bahkan ibu bapa kita pun adalah guru kita. Jadi mereka inilah yang perlu kita hormati. Suka untuk bila saya cakap tentang menghormati guru ni, saya nak merujuk kepada seorang tokoh Islam yang hebat, iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i merupakan pengasas kepada mazhab Syafi'i, yang mana majoriti
masyarakat di Nusantara, di Malaysia, di Brunei, Indonesia dan Singapura menjadikan mazhab Syafi'i ini sebagai panduan dalam syariat Islam. Dan Imam Syafi'i berguru dengan seorang ulama hebat pada zaman itu, iaitu dikenali sebagai Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik, nak kata beradabnya Imam Malik, sehingga kan bila Imam Malik menunggang kuda di atas bumi Madinah, bila sampai bumi Madinah, Imam Malik akan turun daripada kuda. Sebab apa? Sebab di bumi Madinah itulah tersemadinya jasad Rasulullah SAW. Imam Malik bila jumpa orang pergi pasar, orang tanya Imam Malik tentang hadis, Imam Malik takkan jawab. Sebab apa? Hadis tempatnya bukan di pasar. Kerana bila bercakap tentang hadis, Imam Malik tidak akan sama sekali bercakap tentang hadis, melainkan beliau akan mandi wajib, kemudian berwuduk, pakai serban, pakai jubah, mengikut sunnah Nabi. Itu adab Imam Malik. Dan adab Imam Malik itulah yang menjadi pemangkin kepada lahirnya seorang ulama Islam yang saya sebut tadi, iaitu Imam Syafi'i, yang beradab kepada gurunya, itu Imam Malik. Apa saya nak katakan dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sebelum beliau menuntut ilmu dengan Imam Malik, beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta'. Nak kata tebal kitab Al-Muwatta' ni tebal ni. Ada 1000 hadis dalam kitab Al-Muwatta'. Tapi hebatnya Imam Syafi'i boleh hafal ribuan hadis daripada kitab Al-Muwatta'. Kemudian bila Imam Syafi'i duduk depan gurunya Imam Malik, nak selak kertas pun Imam Syafi'i takut. Sebab apa? Takut bising. Bila bising mengganggu guru, nak kata tinggi adab. Tapi beza yang kita zaman sekarang, kita kelas online pun kita belum tentu jaga adab kita. Jadi itu yang saya kagum dengan Imam Syafi'i ini sebenarnya. Itu yang pertama, menghormati guru. Yang keduanya ialah konsep guru mengajar, murid belajar. Itu penting. Sebab bila guru mengajar, student jangan bercakap dengan orang lain. Cuba bagi fokus dan tumpuan yang betul kepada guru. Sebab apa yang guru ajar, ada benda yang tersirat. Bukan sekadar nak exam. Ingat, kita belajar, kita menuntut ilmu, bukan sekadar kita nak exam. Tapi sebab Allah suruh. Sebab Nabi suruh kita belajar ilmu. Dan ilmu yang diberkati itu ialah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ilmu itu menjadikan kita sombong, menjadikan kita takabur, maka itu bukan ilmu yang kita sebut dalam tajuk kita ni, ilmu yang berkarat. Jadi kita tak nak ilmu macam tu. So bila guru mengajar, student belajar. Jangan guru mengajar, student pergi bersembang dengan kawan sebelah macam di kedai kopi pula. Tak boleh. Itu ada adab dalam majlis ilmu. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah sebut, wahai orang beriman, bila disuruh kamu beri kelapangan kepada majlis ilmu, maka beri kelapangan. Apa makna beri kelapangan ni? Maknanya bila pertama adab, nak masuk kelas, nak jumpa guru ni, kalau ada tempat kosong di hadapan, maka kita perlu jadikan diri kita orang first untuk duduk di hadapan. Sebab itu adab. Allah ada ajar, bila ada kelapangan, maka lapangkanlah diri kamu, niscaya Allah lapangkan kamu. Kedua, Allah sebut, bila disuruh untuk kamu berdiri, apa makna berdiri ni? Bila guru kata, okey, ni Haris duduk depan, Izzati duduk belakang, Siti duduk sini. Jadi itu yang maksud berdiri. Maksudnya apa guru suruh buat, itu kita ikut. Barulah Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang berilmu dengan beberapa darjat. Itu step-step basic dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan mengumpat atau mengata guru. Sebab ilmu itu datang daripada guru. Bila kita mengumpat guru, bercakap buruk pasal guru, bukan sahaja kita menanggung hutang akhirat dengan guru, tapi nak kata ilmu yang berkarat yang kita dapat. InsyaAllah tak ada masalah nak dapat ilmu berkarat. Nak dapat ilmu yang bermanfaat ni yang susah. Jadi InsyaAllah kalau kita amalkan adab yang betul dengan guru kita, insyaAllah Allah akan menjadikan ilmu kita ini berkat. Apa makna berkat? Berkat bukan makna banyak. Berkat maksudnya walaupun sikit tapi cukup. Jadi itu saja. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada saudari pengurusi. Okay, baiklah. Terima kasih kepada saudara Haris Izami selaku panel kedua kita yang sangat petah menyuarakan pendapatnya.
Saya amat setuju dengan saudara tentang adab-adab yang perlu dititik beratkan oleh pelajar, terutamanya dalam keadaan pandemik ini di mana semua pembelajaran dijalankan secara atas talian. Sebenarnya tidak kiralah dalam keadaan pandemik atau tidak, adab itu mestilah dijaga. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli panel pertama semula bagi membincangkan kesan positif ilmu yang berkat ini kepada seorang pelajar. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Izzati atas pertanyaan yang kedua kepada saya. Hebat sungguh hujah daripada saudara Haris Izami. Okey, hadirin dan hadiran yang dikasihi sekalian. Saya akan mengupaskan tentang kesan positif kita menuntut ilmu. Jika kita semua menuntut ilmu, kita akan mendapat impak yang positif, antaranya dapat melahirkan diri kita, pelajar maupun masyarakat yang berakhlak mulia. Sesungguhnya, dari segi agama Islam yang menyuruh kita mengamalkan sifat mamudah dalam diri kita. Apabila kita menuntut ilmu, sudah pastinya diri kita juga terlatih untuk menunjukkan sikap yang positif terhadap guru atau rakan dan juga masyarakat agar sesuatu ilmu tersebut diperolehi mendapat suatu keberkatan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath Al-Bari menyebut adab ertinya menerapkan dalam diri segala perkara yang dipuji oleh manusia sama ada berupa perkataan ataupun perbuatan. Sesungguhnya penting untuk kita menuntut ilmu di mana kita akan belajar bagaimana kita boleh menuntut ilmu ataupun adab kita menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah diketahui, telah dinukilkan dalam kitab Hilyah Al-Alwiyah wa Tabaqat Al-Asfiyah kata-kata Anas bin Malik yang berbunyi, belajarlah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Ketika berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan, adab perlulah diutamakan kerana ia menjamin keberkatan ilmu. Seterusnya, jika kita menuntut ilmu, kita akan dikurniakan nikmat kesabaran. Umum mengetahui bahawa negara kita kini dilanda ataupun berhadapan dengan pandemik. Oleh itu, perkara ini telah menguji sedikit sebanyak kesabaran dalam diri pelajar. Namun, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM telah memberikan kita banyak kaedah untuk kita menuntut ilmu. Maka tidak mustahillah untuk kita menuntut ilmu di mana kita boleh diajar bagaimana untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Semua orang pasti ingin berjaya, begitulah pelajar. Namun, sekiranya seseorang itu mempunyai cita-cita yang tinggi dan berusaha mengejar impian mereka dengan menuntut ilmu walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai dugaan seperti pandemik ini, maka muncullah kesabaran dalam diri pelajar. Dalam surah Al-Qasas ayat 80 bersabda, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik daripada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperolehi pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Oleh yang demikian, bukan itu sahaja, maka kita haruslah berusaha untuk menuntut ilmu kerana semua kejayaan bermula daripada ilmu, di mana kita akan mendapat kejayaan yang kita inginkan. Selain itu, kita juga menuntut ilmu akan menyebabkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dikatakan dalam surah An-Nam ayat 40. Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku adalah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur, maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Umum mengetahui bahawa ayat di atas mengenai pemindahan singgasana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam
Malah jin ifrit juga tidak dapat menandingi kehebatan orang yang berilmu. Perlu diingat, kisah ini hanya berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh itu, maka zaman kini adalah zaman yang moden, maka tidaklah susah untuk kita menuntut sesuatu ilmu, maka kita haruslah berusaha untuk menuntut ilmu agar kita tidak ketinggalan zaman ataupun tidak mengalami sesuatu kegagalan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya telah mengupas kesan positif menuntut ilmu adalah iaitu jika kita menuntut ilmu, kita dapat melahirkan diri kita yang berakhlak mulia. Yang kedua, jika kita menuntut ilmu, kita akan dikurniakan nikmat kesabaran. Yang ketiga pula, doa kita akan dimakbulkan sekiranya kita menuntut ilmu. Sekian saja dan kini kita akan kembali kepada saudari Izzati. Terima kasih kepada kedua-dua saudara dan saudari atas penjelasan yang panjang lebar itu sebentar tadi berhubung topik kita iaitu ilmu. Sudah terang lagi bersuluh, ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi mendapatkan keberkatannya. Belajar bukan sahaja mendalami dan menguasai sesuatu ilmu, bahkan bersifat merendah diri serta menghormati orang lain. Hal ini sejajar dengan penurunan surah Al-Alaq sebagai perintah kepada manusia untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Ini ditegaskan oleh sabda Nabi SAW yang bermaksud, jadikanlah dirimu orang alim atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang selalu mendengar pengajaran atau orang yang mencintai. Dan janganlah engkau menjadi golongan yang kelima yang dengan sebabnya engkau akan binasa. Riwayat Al-Bazar. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel, apakah kesan ilmu yang tidak diberkati ini? Saya serahkan kepada ahli panel kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila bercakap tentang kesan negatif ilmu yang berkarat ni, kita perlu hadirkan satu rasa gerun, satu rasa takut dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita tak nak tergolong daripada orang yang seperti sabda Nabi yang disebut oleh Nur Izzati tadi, iaitu jangan kamu jadi orang kelima, iaitu kamu tidak menjadi seorang pengajar ilmu, kamu tidak menjadi seorang penuntut ilmu, kamu tidak menjadi seorang yang mendengar kepada ilmu, tidak menjadi seorang yang cinta kepada ilmu. Maksudnya kalau kamu dah tak ada 4 ciri-ciri ini pada kamu, maka apa orang kata? Kalau dah tak ada 4 ciri-ciri nak menuntut ilmu, orang kata dah boleh booking kain kapan, boleh masuk dalam kubur. Sebab apa? Dah tak ada rasa cinta pada ilmu itu. Sebab ilmu itu basic dalam kehidupan kita. Bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Jadi ada 2 kesan utama yang saya nak gariskan pada forum kali ini kepada sidang penonton sekalian, iaitu pertama, orang yang bila sebut tentang kesan negatif ilmu berkarat pada dia ni, iaitu pertama dia ada rasa sombong dengan ilmu yang dia ada. Kan saya dapat contoh, saya dapat ini, dapat pengiktirafan, saya ada PhD, ada doktor falsafah. Itu menjadikan diri saya sombong, maka itu bukanlah ilmu yang diberkati, tapi ilmu yang berkarat. Jom sekejap kita tengok apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah, Allah cerita satu cerita yang sangat hebat tentang penciptaan manusia, iaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Taala sebut, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah, tunduk kamu sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam. Maka sekalian malaikat itu sujud pada Nabi Adam atas perintah Allah. Tapi ada satu makhluk, kata Allah, illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbara, dia sombong, dia takbar. Wa kana minal kafirin, jadilah dia orang kafir. Sadaqallahul azim. Ini Allah cerita iblis, sebelum iblis jadi iblis, nama iblis adalah Azazil. Azazil adalah iblis sebelum iblis. Okey. Sebelum Azazil ini dilaknat, Azazil
Bila solat, nak kata hebatnya Azazil, Azazil akan satu soft dengan para malaikat. Nak kata hebat Azazil. Ilmu yang ada pada Azazil itu tinggi. Tapi disebabkan kesombongannya itu, dia cerita daripada api, dia boleh kata pada Nabi Adam, dia boleh kata pada Allah, Nabi Adam cipta daripada tanah, aku daripada api. Dia rasa sombong, dia bongkak, dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Sebab ilmu yang dia ada itu hebat. Jadi disebabkan itu Allah laknat dia. Jadi orang yang orang yang tidak diberkati ilmunya itu, pertama dia mesti sombong. Sombong ini benda common bagi orang berilmu. Kalau tak sombong, maknanya kita tak ada, mesti nak kata serba sedikit, mesti ada perasaan takbur pada diri. Oleh itu, bila kita menuntut ilmu, pertama kita perlu betulkan niat. Jangan bagi ada syaitan hasut kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah sebut, kalau nak kata menghormati, aku lebih hormat orang yang beradab tapi tidak berilmu berbanding orang berilmu tapi tidak beradab. Sebab apa? Kalau nak kata berilmu tapi tidak beradab, syaitan, iblis lebih hebat daripada kita. Nak kata begitu. Sebab orang beradab itu lebih utama daripada orang yang berilmu. Tapi yang terbaik, orang yang beradab dan disertakan dengan orang yang berilmu. Itu orang yang hebat. Yang kedua, apakah kesan negatif ilmu yang tidak diberkati, iaitu ilmu yang tidak menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada satu istilah, iaitu istidraj. Istidraj adalah nikmat yang dikurniakan Allah kepada manusia dan nikmat itu menjadikan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Bila kita jauh daripada Allah, maka ia tidak akan menjadikan kita untung. Tak akan menjadikan kita untung. Seperti yang Siti sebutkan ayat mengenai kisah singgasana Ratu Balqis dibawa oleh seorang ahli yang mendalami Al-Quran, yang mampu bawa istana Ratu Balqis ke singgasana Nabi Sulaiman. Apa ayat terakhir orang ahli ilmu itu, dia kata apa? Orang bersyukur, syukur itu kesan pada diri dia lah. Dia bersyukur dengan ilmu yang dia ada, dia untung. Tapi kalau dia kufur nikmat, tidak bersyukur dengan ilmu, maka kesan itu takkan sesekali memberi padah kepada Allah Ta'ala. Kita bersyukur, Allah sayang. Kita tak bersyukur, kita yang rugi. Jadi kita kena bersyukur dengan ilmu yang kita ada. Alhamdulillah Allah bagi kita hari ini peluang dapat menuntut ilmu. Kalau kita balik kepada zaman penjajahan nenek moyang kita dulu, nenek moyang kita tak ada peluang nak menuntut ilmu. Kan? Kita sekarang peluang, orang Sarawak kata berteter peluang, tapi kita tak nak grab the chance itu, yang bertaburan peluang itu. Suruh belajar, dia main-main. Bila suruh main, dia main-main. Itu yang susah dia. Jadi dengan ilmu itu akan menjadikan seorang itu sombong, menjadikan seorang itu makin jauh pada Allah, maka ilmu itu tidak diberkati. Contoh, kita belajar sains, kita belajar biologi, belajar tentang sel. Tidakkah kita melihat biologi sel itu sebagai satu kebesaran Allah? Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Cuba kalau kita hari ini makin kita sombong, makin Allah mencatu kita punya oksigen. Saya rasa kalau makin kita sombong dengan ilmu, makin Allah mencatu oksigen kita. Saya rasa tak ada orang sombong hari ini. Kan? Hari ini saya belajar contoh, saya belajar tentang matematik. Saya sombong, Allah kurangkan oksigen. Tak ada. Tapi kalau Allah boleh buat macam tu, tapi Allah tidak memilih untuk buat macam tu, sebab apa? Sebab kita di dunia ni diberi peluang untuk kita perbetulkan kesilapan kita. Jadi jangan jadikan ilmu ini menjauhkan kita daripada Allah. Sebaliknya, bila kita tengok nombor, kita tengok matematik, kita tengok fizik, itu ada kekuasaan Allah di situ. Macam mana Allah boleh jadikan tisu pada jantung itu, otot kardium itu, dia orang kata striated. Dia connect to each other. Dia bila satu sel itu diujar, maka sel lain akan terus mengecut dan mengendur. Nak kata hebat Allah Ta'ala, Allah pandai atur. Cuma kita yang tak memerhati. Kita belajar sekadar nak dapat grade. Itu bukan falsafah pendidikan yang betul. Tapi falsafah pendidikan yang betul, ilmu mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi sekadar itu saja, saya kembalikan kepada saudari pengurusi. Terima kasih kepada panel kedua kita. Begitu hebat je kata-kata panel kita sebentar tadi.
Izharlah di sininya bahawa ilmu itu pelita hidup kerana dapat menyinari jiwa penuntut ilmu itu. Demikianlah tadi perbincangan yang amat menarik berhubung tujuan menuntut ilmu, cara menjadi murid yang beradab kepada ilmu, kesan positif dari keberkatan ilmu serta kesan negatifnya jika ilmu tidak diberkati. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk merumuskan topik perbincangan kita berkaitan ilmu berkat versus ilmu berkarat. Baiklah, dalam proses menuntut ilmu, adab dengan guru perkara paling penting yang perlu diberi perhatian. Kehilangan adab akan menyebabkan hilangnya keberkatan ilmu yang dituntut. Oleh itu, sejak dari awal, adab perlu diterapkan dalam jiwa anak agar mereka tidak kehilangannya pada kemudian hari. Dengan menjaga adab, akhlak yang mulia dapat dibina dalam jiwa dan diri setiap individu itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam sabilillah sehinggalah dia pulang. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Tanpa ilmu itu, pelaksanaan suatu ibadat itu akan menjadi cacat. Contohnya, rukun solat seperti rukuk yang ditinggalkan menjadikan ibadat itu batal. Orang ilmu pasti akan dipandang tinggi di sisi masyarakat kerana masyarakat sedar seseorang yang berilmu itu akan memberi manfaat kepada orang lain. Tuntutlah ilmu yang berguna dan sebarkanlah ilmu yang dipelajari kepada orang ramai. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu dapat membantu diri kita dan orang lain. Sebelum saya menamatkan perbincangan, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Duduk bersidai di tepi pipi, asyik bersembang, tidaklah jemu. Jika ingin ilmu diberkati, hormat selalu akan gurumu. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum kita pada hari ini. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang dari kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh end recording dah.